selamat sejahtera. Okey, untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan pergi pada tajuk 2, okey, iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okey, subtopik hari ini yang cikgu akan ajar adalah gizi seimbang dan nilai kalori. Macam mana awak nak kira kalori yang kita makan. Okey, gizi seimbang. Apa dia yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Okey, gizi seimbang tu maksudnya pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan. Okey, yang diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang betul. So maksudnya setiap hidangan awak tu dah ada protein, ada karbo, ada serat, ada sayur. Okey. Seterusnya ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kekurangan, istilah dia malnutrisi. Malnutrisi ni maksudnya kekurangan ataupun berlebihan mana-mana kelas. So kelas makanan awak dah belajar yang sebelum ni kita ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin. Nanti kita tengok. Kat sini ada gambar apa goiter orang yang beguk tu, scurvy. Gusi dia tak kuat, kwashiorkor, perut boncit, riket, awak tengok kaki dia tu lengkung macam tu, marasmus. Kita tengok nanti lebih detail. Ini adalah kanak-kanak yang kekurangan zat makanan. Awak tengok kurus, perut boncit. Biasa dekat negara-negara yang susah lah, yang perang macam Syria, contoh dia. Okey, ini adalah konsep pinggan yang sihat. Cikgu tak tahulah awak hafal ke tak. Suku-suku separuh. So apa dia yang suku tu? Suku pinggan dengan nasi. Ataupun sumber karbohidrat tak. Awak tak suka nasi, awak boleh ambil kentang, awak boleh ambil mi, awak boleh ambil gandum. Suku lagi adalah ikan ataupun protein. Separuhnya adalah lebihkan kepada sayur dan juga buah-buahan. Tapi kalau cikgu rasa lah korang ni macam terbalik. Yang separuh korang adalah nasi, karbo, yang suku-suku tu lauk dan juga sayur. So kena betulkan. Memang salah. Seterusnya kita tengok aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan harian. Kita kena makan 3 hidangan utama, awak biasa kan. 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Lepas tu kena makan 1 hingga 2 snack sihat antara waktu makan. 3 hidangan utama ni biasanya sarapan, makan tengah hari dan juga malam. So 1 hingga 2 snack yang sihat tu mungkin awak dah makan sarapan pukul 7, pukul 10 tu awak ambil lagi tea. Dah makan tengah hari, nanti petang, minum petang awak ambil lagi. So supaya awak tidak terlampau lapar. Bila awak terlampau lapar, awak makan yang kuantiti yang banyak tu menyebabkan awak boleh jadi gemuk. Lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Bijirin macam oat, nestem. Kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Bergoreng, so kena banyak guna macam air fryer kat rumah, panggang. Makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. So berbanding dengan makan yang kat kedai, suruh mak awak masak. Mak awak masak ataupun awak yang masak lebih baik dan terjamin dia punya kebersihan. Macam mana nak kira nilai kalori makanan yang awak ambil setiap hari? Nilai kalori atau nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan. Dia kira pembakaran 1 gram. 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. Awak tengok unit nilai kalori. Tenaga yang dibebaskan oleh peroksidaan atau pembakaran makanan tu kita ukur dalam unit kalori, CAL, kalori. Ataupun kilokalori. Kalori, kilokalori ataupun joule. Joule ataupun kilojoule. So hari ni kita belajar kalori, cal, kilokalori, K kalori, joule, J ataupun kilojoule, KJ. Kilojoule.
So 1 kalori ni sama dengan 4.2 joule. Ini nilai standard satu dunia memang guna. Awak tak boleh cikgu dari mana 4.2. Itu memang nilai standard. Okey, 1 kilokalori maksudnya 4,200 joule. 1 kalori 4.2. So kalau 1 kilo maksudnya 4. Awak darab dengan tengok 1, 2, 3. Okey, darab dengan 1000. Dia jadi 4200 joule. Okey, so akan jadi 4.2 kilo joule. 4.2 kilo joule. Okey, unit ni kita panggil unit standard international. Okey, standard international bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Okey, joule per kilogram. J per kilogram. Sebab tu dia naikkan kilogram di atas jadi J kilogram tolak 1. Okey, macam mana nak ukur? Pengukuran nilai kalori dalam makanan, okey, kita ukur dengan cara menggunakan radas khas. Yang sebelah tu, itu adalah gambar kalorimeter bomb. Okey, kalorimeter bomb. Okey, so nilai kalori bagi karbo, awak tengok nilai kalori, nilai tenaga yang banyak adalah lemak. Okey, kalau ambil amount yang sama antara karbo, lemak dengan protein, okey, katalah masing-masing 1 gram. Yang paling banyak adalah lemak. Tengok lemak adalah 37.6 kilojoule. Kilojoule per gram. Okay, kalau protein dengan karbo sama. Kalau lemak dia dah lebih daripada sekali ganda. Kalau sekali ganda macam 33 macam tu lah. Okay, kalau lemak dia dah jadi 37. So kena kurangkan lemak, kurangkan minyak. Okey, kat sini adalah makanan yang berlainan dan anggaran nilai kalori. Contoh kat sini kita ada apa? Gula. Okay, awak ambil gula satu sudus, keseluruhan 100% tu mengandungi karbohidrat. So sebab tu awak kata, kenapa saya gemuk Padahal awak suka makan manis. So kalau orang yang nak kurus kena cut gula. Sebab dalam gula tu ada 100% karbohidrat. Okey, kalau dalam daging, awak tengok kalau dalam daging dia ada 69% air. Okey, 18 protein, 13 lemak. Okey, kalau minyak dia ada 100% lemak. Macam minyak sawit ke, minyak jagung ke, minyak matahari ke, minyak zaitun ke, semua tu adalah 100% lemak. Okey, kalau beras yang awak makan, 76% tu adalah karbo. Okey, ada sedikit lemak, okey, ada sedikit protein. Okey. So nilai kalori tu ditentukan melalui kuantiti. Kalau nak tengok makanan awak tu tengok kuantiti karbo dia berapa, protein dia berapa, lemak yang ada dekat dalam makanan yang awak makan. Okey, ni contoh. Contoh awak makan nasi. Okey, nasi putih. Nasi, roti putih, gula. Okey. Yang paling banyak awak tengok nasi sebenarnya tinggi gula dia. Tinggi tenaga dia. Nasi tu 15.04 kilojoule. Okey, kalau gula lagi banyak lah sebab gula tadi 100% karbohidrat. Okey, gula 16.50. Okey, roti putih rendah sikit. So kalau awak nak kurangkan kalori, roti putih awak ambil roti serat. Okey, kalau lemak antara minyak sawit dengan mentega, mentega tu lebih rendah berbanding dengan minyak. Kalau protein daging lembu dengan daging ayam, okey, daging lembu lebih tinggi. Okey, daging yang warna merah ni dia lebih tinggi berbanding dengan daging putih macam daging ayam. Okey, pelawas. Ni contoh dia dalam sayur, dalam buah, okey, dia sikit je kalori dia, 0.34. So kalau banyak makan buah, dia tak bergemukkan lah. Banyak makan buah, banyak makan sayur. Okey, yang itu untuk pelawas. So kita ada karbo, lemak, protein, pelawas. Okey, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Awak banyak makan kek, makan gula-gula, makan aiskrim, makan mi.
Okey, selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori. Okey, setiap orang tak sama sebab awak berat badan pun berbeza-beza. Keperluan pun berbeza. Okey, untuk apa kita perlu tahu? Sebab untuk mengekalkan kita punya kesihatan badan. Okey, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Cuba tengok. Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya. Okey. Awak tadi 3 kali makan kan? 3 kali makan utama dan selang tu ada selang-selang makan tu. 3 pemakanan utama maksudnya awak makan masa sarapan, tengah hari, malam. Contohlah awak skip sarapan terus nak makan tengah hari. Mesti awak dah terlampau lapar, awak akan makan dalam kuantiti yang banyak. So kalau amalan pemakanan yang tak sewajarnya dia boleh menyebabkan malnutrisi. Malnutrisi ni maksudnya mungkin lebih, mungkin kurang awak punya gizi makanan. Boleh menyebabkan obesity. Bila sebut tu obes tu maksud gemuk lah. Anoreksia ni maksudnya orang tu dah kurus tapi dia masih rasa dia tu gemuk. Okey. Okey. Arteriosclerosis. Okey, yang ini arteri. Arteri ni dalam jantung. Diabetes mellitus. Diabetes ni kencing manis. Okey, tekanan darah tinggi. Biasa tahu tekanan darah tinggi. Trombosis. Okey, stroke tahu kan? Serangan jantung dan juga penyakit jantung. Okey, punca. Yang tadi punca. Okey, obesity. Obesity ni punca dia ambil makanan yang nilai kalori tinggi. Macam awak suka makan minyak, makan lemak tadi. Okey, secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Kalau awak ambil setakat seminggu, lepas tu dah balik asal, dia tak ada apa-apa. Tapi awak ambil dah bertahun-tahun. Okey. Lama-kelamaan dia akan kesan dia meningkatkan risiko mengidap mengidap penyakit seperti diabetes, kencing manis, arteriosclerosis dan tekanan darah tinggi. Okey. Itu obes tu maksudnya gemuk. Kalau anoreksia ni dia keengganan seorang individu untuk makan. Dia tak kisah nak makan sebab dia rasa dia makan sikit je berat badan dia naik. Menyebabkan dia dah menjadi macam tengkorak je. Kurus kering. Nak makan dia risau takut gemuk. Padahal dia tu memang dah kurus. Okay? Mengidap masalah kesihatan. Dia kurang zat makanan dan boleh bawa maut. Okay, lagi arteriosklerosis. Maksudnya penyakit arteri sklerosis. Okay, yang ini dekat saluran jantung tu, kalau belajar jantung ada 3 salur kan. Okay, kapilari, arteri dengan vena. So, yang ini dia duduk dekat dinding arteri. Macam ni highway, lubang highway. So, kalau patutnya lancar tapi kolesterol tu duduk kat dinding. Kat dinding awak punya saluran jantung. Menyebabkan dia jadi sempit. Okay, sempit dan tersumbat. Okay. Lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Seorang yang penyakit darah tinggi ni, dia akan mendapat risiko sakit jantung dan juga stroke sebab dia tak boleh nak lalu. Laluan dia terlampau sempit. Okay, jadi jantung kena kerja keras. Nak pump darah tu. Okey, seterusnya adalah diabetes mellitus. Diabetes ni kencing manis. Sebut je diabetes mesti ingat. Diabetes tu kencing manis. So, apa penyebab dia? Orang yang ambil makanan atau minuman tinggi. Okey, awak jangan ingat dekat nasi tadi kan. Nasi pun adalah tinggi dia punya kandungan gula. Ini untuk jangka masa yang panjang. Bukannya hari ni awak makan nasi so punya diabetes. Tak. Ini untuk awak dari kecil lagi. Okay. Keminai manis, keminai gas. Okay. Yang ini boleh menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal, okay, sistem saraf. Lepas tu kalau awak luka dia akan jadi lambat sembuh. Sebab tu kalau orang kencing manis, doktor akan cek mata dia, saraf dia. Okay. Kalau nak operation memang doktor akan berhati-hati dengan orang kencing manis ni sebab dia akan susah nak baik. Okay, lagi kita ada tekanan darah tinggi. Okay, tekanan darah tinggi tadi dia ada kaitan dengan sakit jantung tadi. Okay. Pengambilan makanan tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Okay. So, bila
darah awak pekat, likat, okay? Mudah kena stroke dan boleh kena sakit jantung. Okey, corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Tengok hari-hari awak makan apa, burger, Coca-Cola, kentang. Okay. So kesihatan manusia tu bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan, tetapi juga bergantung pada corak pemakanan. Contohnya awak suka sangat sikit sarapan, suka sikit makan tengah hari. Sarapan makan pukul 10, tengah hari makan pukul 2. Makan malam pukul 10 baru nak makan. Yang itu pun boleh mempengaruhi awak punya tahap kesihatan. Dekat Malaysia ada restoran yang 24 jam, kedai mamak, yang beroperasi sepanjang masa. Lapar je jom, start motor pergi makan. Itu sebenarnya tak bagus. Kesan makanan segera dan makanan rapuh. Tengok istilah dia makanan rapuh ni, bawah ni, makanan rapuh. So makanan segera macam kek, cikgu suka. Makan kek. Gula yang berlebihan akan menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko pengidap diabetes. Lagi pada usia muda. Lepas tu kalau tengok awak makan gula-gula kan, dia mesti ada pemanis tiruan, ada pewarna, perisa. Yang ini boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan kemandulan, boleh menyebabkan diabetes meletus, boleh menyebabkan kerosakan hati dan ginjal. Yang tadi gula, pewarna, lagi satu garam. Makan kentang tu ada garam yang berlebihan. So garam ni boleh menyebabkan darah tinggi, jantung, kerosakan ginjal. Lepas tu kita makan kafein dan minuman bergas. Yang ni boleh menyebabkan susah nak tidur, ketagihan. Cikgu pun antara yang ketagihan kafein. Cikgu suka Nescafe. So kalau nak minum, biasa cikgu tak minum nak malam-malam lah. Biasa minum pagi. Sebab kalau minum malam tu nanti mata kita kebil-kebil, tak boleh nak tidur. Lagi satu, awak makan jajan kan berplastik-plastik, dia tak ada kandungan berkhasiat walaupun awak makan banyak. Lagi dia bergaram, masin. Lepas tu awak minum pula air gas. So kena tukar corak makanan. Setakat tu je untuk video pembelajaran hari ni. So, apa yang cikgu dah terangkan dekat 2.1, awak kena tahu cara pengiraan kalori makanan, pengambil kesan-kesan penyakit disebabkan oleh makanan. Apa lagi? So, untuk tajuk 2.2 ni, kita akan jumpa dekat next video. Itu saja untuk video hari ni. Bye-bye.